Bersama dengan kita di Konti IKIM FM, saya alu-alukan terlebih dahulu kehadirannya yang bahagia Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin di Konti IKIM FM. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Ustaz ya? Alhamdulillah. Itu dia. Dan kali ini kita siap-siap orang tua Ustaz. Dan hari ini Ustaz nak sambung sebenarnya. Kebetulan juga kita berada di hari ini Nuzul Quran Ustaz ya, dan Saban Minggu kita kongsikan tentang Al-Quran juga. 40 ayat Al-Quran berkaitan dengan keluarga, dan kali ini dah membawa kepada ayat yang ke-18. Mungkin sebagai perkongsian kita di awal ini, ayat apa yang bakal kita kongsikan Ustaz? Silakan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu wa man nasarahu wa wala. Yang dirahmati Allah, DJ Yati, seterusnya kepada seluruh ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, akak-akak serta adik-adik yang saya sayangi dan saya doakan kebaikan sekalian. Alhamdulillah, kita menyambung kembali perkongsian kita dalam ayat tentang kekeluargaan. Kita sampai ayat ke-18 daripada surah An-Nisa, ayat yang pertama. Allah Subhanahu wa taala menyebut, auzubillahi minasyaitanir rajim. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kamu kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan lelaki dan perempuan yang ramai. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Jadi ibu, kakak, tuan-tuan muslimin dan muslimat dan rahmat Allah sekalian, surah An-Nisa yang pertama, Allah Subhanahu wa taala seru kita, ini manusia. Wahai manusia, ya ayuhan nas. Pertama, Allah Subhanahu wa taala suruh bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, maksudnya kita disuruh untuk sentiasa memperkukuhkan keimanan kita dan perhubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Dalam apa juga keadaan dalam hidup kita, kalau hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu kuat, Allah akan kurniakan ketenangan hati dan kebahagiaan hidup kita, kan? Hari ini kenapa banyak orang stres, kan? Kenapa banyak orang maksudnya tertekan dalam hidupnya? Kenapa ada orang yang ada membenci dalam hatinya, sampai boleh memfitnah orang lain, mengata orang lain? Dalam keluarga pun kadang-kadang berlaku benda ini. Sebab yang ada dalam hati dia, yang banyak dalam hati dia adalah dunia, bukan Allah Subhanahu wa taala, bukan ingatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Dunia untuk diurus, tetapi sifat dunia ni menyenangkan. Dia menyenangkan. Kita ada dunia menjadikan kita senang rasa hati kita. Tapi dunia tidak memberi ketenangan. Itu sifat dunia. Dia menyenangkan. Hari ni pakai tudung baru, kan? Oh, suka hati kita, kan? Ada bling sana, ada bling sini, kan? Kita ada beli beg tangan baru, kan? Rasa lebih confident lah pergi solat tarawih tu, kan? Tarawih. Beg tu tahu kat depan tu, okay, macam confident sikit lah, kan? Tapi dunia ni menyenangkan, tapi tidak memberi ketenangan, kan? Balik-balik terlupa nak ambil beg tangan tu. Alamak, beg tangan terlupa kat masjid, kat surau lagi tu. Dia menyenangkan tetapi tidak memberi ketenangan. Sebab itulah banyak ayat dalam Quran Allah sebut wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, kan? Sebab orang yang hatinya banyak dunia, dia mudah rungsing, kan? Dia mudah rungsing, dia akan mudah untuk maknanya berlaku permusuhan, tak puas hati dan sebagainya. Tapi orang yang hatinya ada Allah Subhanahu wa taala, ada ingatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia lebih tenang. Sebab dia tahu dan jelas matlamat hidup dia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia datang daripada Allah Subhanahu wa taala dan dia akan pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sama juga surah An-Nisa ayat yang pertama ini Allah sebut, wahai manusia, kan, bertakwalah kamu kepada Allah. Diingatkan, ingatlah, isilah hati itu dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diingatkan balik kita tentang kejadian kita. Apa dia? Allazi khalaqakum min nafsin wahidah. Kamu ni diciptakan daripada diri yang satu, yakni dalam kitab tafsir daripada Adam alaihi salam.
Kemudian daripada Adam alaihissalam, khalaqa minha zaujaha, dijadikan pasangannya itu Hawa alaihassalam, Siti Hawa alaihissalam. Dalam hadis Nabi SAW, min dila'in min adla'ihi, daripada tulang rusuknya, tulang rusuk. Dan hadis lain, tulang rusuk yang kiri yang paling bengkok, yang paling bengkok, isteri itu. Ini dulu tau, maksudnya permulaan dia. Kemudian kita sekarang ni dicipta daripada makna titisan air mani atau sulalatin min tin, saripati daripada tanah. Okey, so maksudnya mula dulu. So cuba rasa tulang rusuk kita ni besar cukup ke tak? Kecil ke? Kecil. Patut isteri pun kecil kan. Besar. Patut isteri pun agak besar. Alhamdulillah. Itu gurau je. Tapi min dila'in daripada tulang rusuk. Okey, daripada tulang rusuk ini, wa batha minhuma, dua-dua ni rijalan kathiran wa nisa. Maksudnya daripada suami isteri Adam AS ini, maka dijadikan keduanya itu banyak pula berkembang biak lelaki dan wanita, mana keturunan Adam AS. Okey, wattaqullah, sekali lagi Allah cakap, apa juga keadaan manusia ini, bertakwalah kepada Allah, sebab dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala menjadikan jiwa kita ini tenang. Ada pergaduhan, kita tahu, oh, hidup sementara, carilah yang terbaik, sebab bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang hati tak ada bertakwa, ada pergaduhan, nak cari menang saja. Dia salah pun dia nak cari menang saja. Sebab hati tak ada takwa kepada Allah. Sebab itu 2 kali ayat ini diterangkan, wattaqullah. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi. Bertakwalah kamu kepada Allah yang kamu memohon kepadanya, wal arham, dan jagalah silaturahim. Saya dalam ayat ini kita tidak mensyarahkan seluruh. Saya nak tafsirkan al-arham saja sini, iaitu silaturahim. Dalam tafsir ada menyatakan wattaqullah, wattaqu silaturahim, wattaqul arham. Maknanya bertakwalah kamu kepada Allah ataupun jagalah hubungan dengan Allah, jagalah juga hubungan dengan arham, silaturahim ini. Apa yang disebut kat sini? Yang disebut kat sini antara hubungan kita dengan manusia kan? Balik pada perkongsian kita personal di Zahra adalah kekeluargaan. Pertama, antara hubungan suami isteri. Okey, khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha. Perhubungan antara suami isteri, dan yang keduanya iaitu antara anak-anak dan ibu dan ayah. Kan? Wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Sebab itu dalam kitab tafsir Al-Qurtubi, Al-Arham di sini ditafsirkan yang pertama sekali hubungan antara datuk dan bapa ke atas lah. Yang keduanya antara saudara-saudara, adik-beradik ataupun saudara-saudara kita, dan zawil hukuk, maknanya orang yang punya hak atas kita. Maksudnya suami isteri ataupun orang yang punya hak atas kita. Saya nak kongsikan pada hari wal arham, dan fokus kita kepada suami isteri. Sebab kalau kita tafsir ayat ini panjang, ini tak cukup. Sebab besar kan. Kita fokus wal arham ini. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam ayat terakhir, innallaha kana alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah sentiasa selalu menjaga dan mengawasi kamu. Allah tu Maha melihat, Allah tu Maha mengawasi kita. Allah tahu kan segala tindak tanduk kita. Dalam Quran Allah sebut ya'lamu ma fi sudur, Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui apa dalam hati, kan, wa ma tukhfi sudur, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Allah tu mengetahui khianatnya mata. Khianatnya mata, kita menjeling laki kita kat belakang, terbeliak punya mata tu kan. Allah tahu. Ya'lamu kha'inatal a'yun, Allah tahu. Wa ma tukhfi sudur, apa tersimpan kat hati, kan? Menongkol aja tak guna punya lelaki. Menongkol, Allah tahu. Wa ya'lamu wa ma tukhfi sudur. Okey, jadi Allah sebut Allah tu maha menguasai. Okey, ibu-ibu, kakak, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Okey, kita juga dengan DJ Yati. Apakah yang menghubungkan antara isteri dengan suami yang paling besar? Okey, akad nikah tu lah ya. Akad nikah, dia akan menghubungkan kita. Itu suami yang ambil akad kan. Okey. Yang menghubungkan suami dengan isteri yang besarnya nafkah. Okey, menghubungkan kan. Menghubungkan suami pada isteri yang besar nafkah. Tu tak terhenti. Sebenarnya yang menghubungkan ikatan tu. Sebab tu apabila ikatan nafkah longgar, ikatan antara suami dan isteri tu tak longgar. Sebab itu dalam Islam mengajarkan pada kita, kalau ikatan nafkah kita ini suami dengan isteri kita mula longgar, pilihannya 2. Sama ada yang pertamanya kita minta halal, ataupun kita minta hutang dulu. Kita minta halal, cakap minta maaf saya tak mampu sekarang, saya minta halal lah, terang je. Ataupun okey, saya minta
awak gunakan dulu, nanti saya bayar balik. Ini maknanya sekadar kemampuan saya. Sebab kadang-kadang kita tak tahu tau, sebelum kahwin kita tak tahu berapakah sebenarnya perbelanjaan nafkah kan. Adakah dia tu kereta kancil atau Ferrari, kita tak tahu. Dia itu kita tak tahu. Jadi sebab tu dalam Quran Allah cover juga pengajian mengenai liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati. Kamu bagi nafkah lah semampu-mampu kamu. Kan? Pada kita macam okey, mungkin biasa saja. Rupanya wah, makannya nasi burger je hari-hari kau. Tak padan anak Jawa contoh kan. Makan burger, itulah burger ini kan. Ya kau belacan aja. Ya belacan je. Burger letak belacan lagi. Rupanya burger yang penting. Jadi kita tak tahu. Sebab tu Allah sebut bagi suami-suami, maknanya liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati. Okey. Itu ikatan bagi seorang suami kepada seorang isteri. Okey. Apakah yang paling besar ikatan isteri kepada suami pula? Kan? Yang paling besar ikatan isteri kepada suami adalah taat. Ketaatan itu, minta izin kepada suami. So kita akan bahas sekejap lagi ni adalah perihal al-arham di sini, hubungan antara isteri dan suami, iaitu meminta izin. Apakah perkara yang wajib minta izin dan apakah perkara yang sebagai pemakluman saja. Kan? Kita akan kongsikan. Sebenarnya ikatan isteri yang besar pada suami itu adalah minta izin. Kalau isteri dah tak minta izin pada suami, so apakah ikatan tu kita tengok memang longgar lah. Isteri nak pergi mana suka-suka dia nak pergi je. Kan? Tak mau minta izin lah apa. Memang dia nak angkat kaki, dia memang angkat kaki je. Maka ikatan tu sudah mula longgar. Okay? So kita nak lihat kat sini, apakah yang penting dalam minta izin kepada suami itu, apakah yang wajibnya, apakah yang harusnya, apakah yang sebagai pemaklumannya itu. Sebagai wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Maka bertakwalah kepada kamu pada Allah yang kamu minta dengannya, dan juga peliharalah al-arham di sini. Al-arham di sini antaranya hubungan antara suami dan isteri, dan isteri dan juga suami. Alhamdulillah. Itu dia. Dan maknanya suami nafkah, isteri taat. Yang paling penting izin lah tu Ustaz ya. Dan nak tahu lebih lanjut lagi ataupun rasa izin je ke Ustaz kan, mana cukup tu, kita bagi nafkah banyak gitu kan. Tapi apa pun persoalan anda selama ni berlega-lega je kat kepala otak tu, boleh saja kongsikan kami di talian 0362051500 ataupun di WhatsApp kami di 011290040004. Facebook pun boleh juga. Anda sambil-sambil menonton, sambil-sambil itu juga boleh typekan soalan anda di situ. Kita akan beristirahat seketika, kembali selepas ini untuk Pesona di Zara. Kembali bersiaran untuk Pesona di Zara. Kita membincangkan ayat yang ke-18 daripada 40 ayat Al-Quran berkaitan dengan keluarga. Hari ini Ustaz membincangkan tentang surah An-Nisa, ayat yang pertama. Ayat pertama awal-awal tu. Surah An-Nisa Ustaz ya. Bukannya pada wanita semata, sebenarnya untuk suami isteri juga. Dan mungkin kita sambung sikit Ustaz sebelum kita nak raikan rakan-rakan kita. Ada yang tanya soalan ni Ustaz kat WhatsApp kami di 011290040004. Kata kalau tak mampu sangat berhutang tu, boleh ke kahwin Ustaz? Kata suami patut bagilah ikut kemampuan dia. Sekurang-kurangnya RM10 pun boleh lah kan? Ni katanya. Macam mana? Tapi Ustaz sakit sambunglah sikit sebelum kita nak kejawab soalan tu. Ibu, kakak, tuan-tuan muslim-muslimat yang saya sayangi dan saya doakan yang kebaikan sekalian, dan mudah-mudahan semua kita mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kita cerita kat sini ayat surah Nisa yang pertama tu panjang, tapi saya nak kongsikan perkataan al-arham tu saja, dan hubungan silaturahim ini, dan fokus pula silaturahim tu besar dalam tafsir Al-Qutubi atau Tabari, besar perbahasan dia pada saudara-saudara kita, pada mak ayah kita, kepada zawil huquq yang alaina, yang punya hak atas kita. Tapi kita nak kongsi di sini adalah antara suami isteri, sebab slot kita adalah Pesona di Zara, lebih pada kekeluargaan suami isteri atau para anak-anak kan. Okey. So jadi apakah hubungan yang paling besar antara suami kepada isteri dia, hubungan ikatan, banyaklah tanggungjawab dia. Tapi ikatan yang paling besar yang adalah yang mengikat tu adalah nafkah. So kalau nafkah itu sudah mula longgar, ikatan tu agak longgar. Okey. Bagi isteri pula, apakah ikatan dia adalah minta izin itu. Okay, ataupun ketaatan ataupun minta izin itu. Kita nak kongsikan pada hari ini, apakah perkara yang kena minta izin. Okey, kena di sini boleh jadi wajib. Kena di sini boleh jadi wajib. Paling rendah sunat. Paling rendah kena di sini boleh jadi wajib. Okey, paling rendah sunat. So maksudnya kena minta izin. Okey. Yang pertamanya, perkara yang perlu satu orang isteri itu minta izin kepada suaminya, apa-apa perkara yang berkaitan dengan hak suami. Hak suami, perkara yang berkaitan dengan hak suami, kita kena minta izin. Contohnya, sebagai seorang isteri,
Okey, kita kena bertanggungjawab untuk menjaga keluarga kita kan. Maknanya kita dikira Kementerian Dalaman, Kementerian Dalam lah ya. Dalam rumah tangga kita. Dalam negara. Dalam negara kan. Kementerian Dalam. Okey, kita ni bertanggungjawab pada rumah kita. Okey, suami bagi nafkah. Okey, contohnya, okey, kita walaupun isteri itu tidak diwajibkan untuk menyediakan makan. Tak diwajibkan sini bukan maknanya diabaikan, bukan tau. Islam meletakkan hukum tidak wajib di sini, nasib baik. Sebab apa? Kalau wajib susah tau. Maksudnya kalau suami ni nak outstation, isteri tetap kena fikir makan suami kalau benda tu wajib. Kan? Dia pun bungkuskan lah ya, bang. Ini para Maggi bang ya. Para Maggi. Ni untuk abang seminggu. Ini dia serunding dia. Oh kena sediakan. Suami pun mungkin tak selesa nak bawa. Sekarang dengan banyak kedai makan di luar dan sebagainya kan. Mungkin tak selesa nak bawa. Nasib baik tak wajib. Tapi tak wajib di sini bukan maksud diabaikan, bukan. Tak wajib di sini maksudnya tidak sampai begitu sekali hukum dia. Tapi bukan maksud kita tidak mengabaikan tentu tak tahu. Okey. Sebagai contoh perkara berkaitan hak suami ni, iaitu tanggungjawab di rumah kan. Suami perlu layanan. Okey. Tiba-tiba isteri nak puasa sunat. Okay, puasa sunat. Apabila nak puasa sunat, kadang-kadang puasa sunat ada menyebabkan beberapa perkara hak suami tu isteri tak boleh nak buat. Contohnya macam makan tadi, ataupun suami panggil kan, nak bersama dengan isteri pada siang hari. Sebab malam mungkin sibuk kan. Ataupun berbagai-bagai apalah keadaan kekangannya itu. So isteri kata, "Oh bang, saya puasa ini bang." Puasa apa? Puasa sunat. Puasa sunat kena minta izin suami. Sebab dia berkaitan dengan hak suami. Kan? So jadi maknanya saya tu kena minta izin. Maknanya benda-benda yang berkaitan dengan hak suami. Antara lain apa? Nak solat malam. Sama juga. Solat malam, kalau dia kata kita nak solat malam yang ada benda-benda berkaitan suami itu tak tertunai lagi. Kan? Maka kena sebutkan suami, bang, minta izin nak semayang kan. Suami jenis bukan tak nak semayang, tapi yalah kan, apa juga alasan bagi seorang lelaki lah, penat waktu siang hari lah kan. Macam-macam lah kan. Isteri pun lagi bagus kadang sembahyang malamnya jaga, baca Qurannya jaga kan. Kena minta izin pada suami sebab dia ada berkaitan dengan hak suami itu. So perkara-perkara yang berkaitan dengan hak suami sebenarnya kita kena minta izin. Kita nak balik kampung kan. Bila kita balik kampung, kita meninggalkan rumah kita. So meninggalkan rumah kena minta izin suami sebab ada benda-benda berkaitan hak suami kat situ. So jadi maknanya kena minta izin. Habis tak bagi ustaz, itu bab lain. Itu bab lain. Okey, kita cerita sekarang ni kewajipan untuk kita minta izin. Yang penting kena minta izin dulu. Minta izin dulu. Okey. Tak bagi tu cerita kedua. Itu ada dalam bab lain. Okey, tapi kena ini cerita nak cerita hukum dia. Okey. Kemudian yang keduanya iaitu berkaitan dengan tanggungjawab suami pula. Apa-apa berkaitan dengan tanggungjawab suami, maka isteri kena minta izin. Okey. Tanggungjawab suami kena menjaga keluarganya. Sampai dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi sebut kan, man qutila duna malihi wa alihi fahuwa syahid. Siapa yang terbunuh ketika mempertahankan harta dan ahli keluarganya, matinya dikira mati syahid. Maknanya suami tu protect keluarga tu. Sampai katakan ada orang yang nak memudaratkan keluarga dia, dia mempertahankan syahid dia, matinya dikira mati syahid. Syahid maksud disaksikan mati tu dalam keadaan yang baik. Sampai gitu sekali. So jadi maknanya yang berkaitan dengan tanggungjawab suami. Suami perlu protect keluarga. Jadi benda-benda yang berkaitan dengan tanggungjawab suami, kita nak buat, kita kena minta izin. Sebagai contoh, kalau isteri contohnya maknanya perkara-perkara yang memudaratkan. Isteri nak buat pembedahan contohnya kan, ataupun nak mendapatkan rawatan apa-apa, itu tanggungjawab suami tau. Protect ataupun tanggungjawab untuk menjaga tu, kena minta izin. Kena berkesihatan, benda-benda mudarat itu kena minta izin. Sebab itu adalah tanggungjawab suami untuk menjaga keluarga. Okey. Antara lain apa? Tanggungjawab suami adalah untuk menjaga maruah keluarganya. Okey. So perkara-perkara berkaitan dengan fitnah yang boleh menimbulkan fitnah, kena minta izin dengan suami. Sebab tu kalau isteri nak pergi ke masjid, okey, kalau ada berlaku fitnah ni maknanya maksudnya ada benda-benda yang mengundang benda tak baik, maka kena minta izin. Tapi dalam hadis pula Nabi sebut, kalau memang confirm tak ada fitnah ataupun mudarat, kamu jangan halang pula isteri untuk pergi ke masjid. Itu kalau maknanya tak ada berkaitan dengan begitu. So tak nak pergi masjid, mungkin boleh jadi fitnah.
Kan dekat masjid contohnya ialah adalah suami tak pergi, isteri pergi seorang-seorang, mungkin jadi fitnah. Kan maka kena maklumkan atau kena minta izin pada suami. Kecuali kalau macam saya kata tadi, dalam bab ni ada satu hadis yang Nabi sebut, kalau keadaan yang aman, isteri nak minta izin pergi ke masjid, kamu jangan larang. Kan kecuali kalau kamu sama-sama nak bawa. Ni kamu tak nak bawa tapi larang pula, orang nak buat baik. Tak boleh. Okey, contohnya apa? Pergi bersenam. Pergi bersenam. Riadah kan bagus. Riadah bagus. Tapi apabila pergi beriadah yang mungkin mengundang fitnah, kan? Tengok macam mana apabila hukum tu diletakkan, kan? Saya sendiri pernah maknanya handle satu kes, satu orang isteri yang pergi ke pusat-pusat kesihatan ini. Kebetulan pula kelemahan isteri itu suka tengok badan orang sadar. Kelemahan, ada orang tak tahu, ada orang tak. Ada orang memang kelemahan di situ. Akhirnya berkenan dengan personal instructor tu. Personal trainer tu. Berkenan kat situ. Memang jadi kelang kabut rumah tangga tu. Yalah, personal trainer tu memang satu hari 4-5 jam yang angkat besi. Memanglah badan dah sadar. Dah kerja kat situ. Dah memang kerja dekat situ. Suaminya maknanya dah lah, maknanya jangan pergi bersenam kan. Memanglah badannya agak one pad. kan tidak sadar kan. Okay. Yang ni seat pad, suami one pad. Kalau one pad besar pula tu. Jadi maksudnya pergi bersenam itu benar-benar kena minta izin. Okey. Begitu juga dengan kalau nak pergi bekerja, kan, yang mungkin ada timbul fitnah, kan, kecuali kalau anda kata dalam suami itu kurang mampu dalam bahagian nafkah, maka tak boleh nak halang, kan, sebab penglibatan isteri dalam bab nafkah itu diperlukan. Jangan sampai kita rasa isteri kita bekerja, kemudian kita rasa satu cabaran buat kita pula. Nanti dah ada duit, nanti dia lawan aku. Itu hanya persepsi kita. Kemudian kita larang dia pergi kerja, akhirnya keluarga jadi tak tentu arah. Nafkah anak entah ke mana dan sebagainya. Okey. Itu berkaitan yang kena wajib minta izin. Okey. Kemudian kita pergi kepada yang maklumkan ataupun harus ataupun tidak wajib untuk minta izin. Ada 4 perkara. 4 perkara. Yang pertamanya bab-bab kemanusiaan yang tak ada kena-mena dengan tanggungjawab. Tak perlu minta izin. Bab-bab kemanusiaan yang tak ada kena-mena dengan tanggungjawab suami. Tak perlu minta izin. Sebagai contoh, buang air. Kan? Pergi tandas kan? Bang, bangunlah bang. Apa dia? Bangunlah. Saya minta izin pergi tandas ni. Pukul 3 pagi. Tak perlu. Okay. Sebab bab kemanusiaan tak ada kena tanggungjawab. Tapi kalau ada kena tanggungjawab, okey, kita pergi pergi bercuti dekat mana-mana chalet tengah-tengah hutan. Contoh kan, mungkin memudaratkan isteri kalau pergi seorang-seorang. Tak tahu tempat tu macam mana kan. Kita minta izin dan suami pun kena faham. Ni minta izin, aku kena, sebab wajib bagi suami itu protect keluarga dia. Okey, itu bab yang pertama, bab kemanusiaan yang tidak ada kena-mena dengan tanggungjawab. Yang keduanya, bab tanggungjawab harian ataupun tugasan harian seorang isteri. Tak perlu minta izin. Tugasan harian dia, rutin dia yang memang suami dah tahu. Contoh cuci baju, ataupun sapu sampah rumah, ataupun bersihkan rumah contohnya. Tukar cadar dekat dalam bilik. Kan, tak perlu minta izin suami sebab itu memang rutin dia dah. Rutin dia. Maksudnya memang rutin kerja yang suami pun tahu dah benda itu. Tak perlu nak kutu sampah kejap-kejap telefon. Bang, solehah sangatlah isteri ni. Solehah lah katakan. Minta izin ni bang. Apa dia? Nak sapu sampah ni. Yelah. Sekejap lagi setengah jam. Bang, apa dia? Minta izin ni. Apa dia? Ni nak cuci tandas ni. Allah penat macam tu. Okey. Bab tanggungjawab isteri yang harian. Okay. Yang dah biasa, memang kebiasaannya. Okay. Yang ketiganya, apa yang tak perlu minta izin, iaitu hak isteri yang tidak ditunaikan. Hak isteri yang tidak ditunaikan, isteri ambil, maka tidak perlu minta izin. Okey, dulu waktu zaman Nabi SAW ada satu kisah. Satu orang isteri, satu orang sahabat namanya Abu Sufyan. Dia bertemu dengan Nabi SAW. Dia kata, wahai Rasulullah, Abu Sufyan ni agak berkira sikit, sampaikan nafkah aku pun tidak tertunai. Boleh tak aku nak ambil hak aku nafkah tu, aku tu tanpa pengetahuan dia? Nabi kata boleh, tapi sekadar nafkah dia. Jangan pula dapat izin. Maksudnya ambil agak-agak kan. Habislah kau. Ini sekadar kita punya hak. Maksudnya hak isteri, suami tak tunaikan, so kita ambil tanpa pengetahuan, boleh. Tapi hak, kan, bukan untuk lebih-lebih, tak. Ini untuk keperluan nafkah, untuk hak. Dan yang terakhir, yang keempat, apa benda yang tidak perlu minta izin, tak perlu minta izin, iaitu
benda-benda yang telah suami redha. Suami telah redakan benda itu. Sebagai contoh, isteri bekerja, memang suami pun faham. Isteri bekerja dan penglibatan isteri pada membantu nafkah itu perlu. Memang dia dah faham isteri bekerja. Maksudnya dia dah meredai benda tu. Maka tak perlu minta izin. Tak perlu hari-hari cakap bang tak izin minta kerja. Boleh lah nak minta kan. Tapi ni nak cerita perlu ke tidak kan. Nak jadi soleha memang kan. Tapi kita salam biasa kan betul tak? Nah, so maksudnya salaman tu tak ada masalah. Tapi ni maknanya melafazkan izin tu perlu ataupun tak. Benda yang suami dah reda dah. Sebab itu sebelum kahwin kan, memang antara yang perlu adalah kita memahami pasangan. Sebab tu ada tunang kan. Tunang tu ada datang mengenal sebesikit latar belakang. Okey, kita boleh terima ke tak lifestyle kan ataupun cara hidup dia ni? Isteri kita tu memang dah berkejaya contohnya kan. Sama ada kita nak buat keputusan kahwin dah duduk rumah saja ataupun duduk rumah tu dia pening pula, dia dah memang dah berkejaya kan, nak kekalkan dia untuk bekerja. So benda keredaan tu penting bagi kita tu. Dan jangan pula kita reda kemudian tiba-tiba kita tak reda sebab kerana hasad dengki. Tak boleh juga bagi seorang suami. Dia rasa macam isteri tu mencabar dia. Maksudnya itu persepsi dia tau. Dia kata isteri ni banyak duit, nanti banyak duit tu melawan aku. Itu persepsi dia kan? So dia cuba sabotaj, kau berhenti kerja lah, kau jadi isteri derhaka, kau tak berhenti kerja. Kerana tidak keikhlasan. Keikhlasan tu tidak ada kerana rasa hasad dengki ataupun rasa macam nanti isteri tu ada duit tu dia melawan. Mana kita tidak ada kematangan untuk memikirkan benda itu. Isteri melawan bukan sebab banyak duit. Isteri melawan sebab dia kurang tarbiyah. Sebabnya, jadi bukan kita larang dia bekerja, tapi kita tingkatkan tarbiyah pada dia. Rakamkan pesona di Zahra, bagi dia dengar. Bagi dia dengar. Ulang-ulang part tu je. Ulang part tu je. Kita edit kan. Lama kan. Menyampah aku ustaz ni. Dia tutup balik dulu. Kita bagi tarbiyah pada dia. Kalau kita tak mampu sendiri kita tarbiyah, kita aturkan macam mana dia boleh mendapat tarbiyah. Surau ke masjid ke, sekarang ni banyak kan ilmu. YouTube ada, radio ada, TV ada, bagi dia dengar. Sebab orang akan berubah apabila yang di sini di kepala berubah dan di hati berubah. Kan? Bukan sebab dia banyak duit, bukan sebab dia anak orang kaya, bukan sebab dia anak orang berpangkat, bukan sebab kita orang kampung dia tu anak orang bandar, bukan. Sebab tarbiyah. Kan? Orang tarbiyah kalau dia cukup, apa juga status dia akan menjadi isteri yang solehah. Tak percaya? Tengok isteri Nabi SAW. Bukan calang-calang orangnya tau. Sayyidatina Khadijah tu bukan calang-calang orangnya. Takkan Nabi, maknanya kalau Nabi berfikir cara kita berfikir kan, Khadijah kaya kot, mesti melawan kan? Khadijah tu berpangkat kot, mesti tak hormat kat aku. Itu cara kita banyak berfikir macam tu. Tapi macam mana Khadijah sangat taat kepada Nabi SAW. Walaupun lebih muda. Walaupun lebih muda. Maknanya Nabi jauh lebih muda daripada Khadijah. Yang lebih senior lagi, kaya lagi, berpangkat lagi. Tapi kenapa dia menjadi isteri yang sangat taat? Sebab tarbiyah itu. Kan? So jadi isteri kita tak taat pada kita bukan sebab dia banyak duit ke, dia berharta ke, sebab mak bapak dia tak. Tarbiyah itu yang penting. So usahalah untuk tarbiyah. Tapi memanglah Nabi sebut kan, memang cabaran nak mendidik isteri ni kan. Isteri ni bagai tulang rusuk yang bengkok. Kalau kamu biarkan dia tetap bengkok. Kalau kamu kasari dia akan patah. So seni dia adalah macam mana cara kita nak menyampaikan tu dengan jalan terbaik. Okay. So macam mana cara dia? Jangan lupa dengan pesona di Zahra. Okey, wallahualam. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Dan mungkin sebelum kita berjerihat sekali ni Ustaz, sekali lagi ada soalan daripada sahabat kita di WhatsApp Ustaz ya. Kalau boleh jawabkan terlebih dahulu. Daripada Izzah dari Kuala Lumpur Ustaz, kata ni isteri kedua. Nafkah saya suami selalu cuai dan juga giliran saya selalu tak adil Ustaz. Dulu saya pernah minta tapi akhirnya bergaduh. Sekarang saya dah bosan dah. Saya diam je, sabar je, tak nak gaduh. Bagi saya tu antara dia dengan Allah. Tapi kadang-kadang bercakap dalam hati juga, marah juga Ustaz. Dan sebelum itu juga ada bergaduh sebab perkara ini. Dosa ke saya Ustaz? Okey, meminta hak tak ada masalah. Okey, tidak dikatakan kita ni derhaka kalau kita bercakap pada 3 perkara. Yang pertama tentang keimanan. Kan? Yang keduanya bab hukum hakam. Hukum hakam suami tak suka dengar, ataupun ni bukan saja suami isteri, mak ayah pun kan, mak ayah tak suka dengar, tidak dikatakan derhaka. Cuma cara menyampaikan itulah, itu bab cara menyampaikan. Tapi topik tu tak jadikan kita derhaka. Yang ketiganya bab akhlak Islamiah. Contoh kata kita tengok suami kita ni kan selalu melepak kan, bang, kita tegur dia dan suami kita marah, kau ni jangan campurlah urusan aku derhaka kau. Tidak menjadi isteri derhaka,
Tiga benda ni kalau kita sebutkan. So balik kepada soalan yang bertanya tadi, adakah dia derhaka ataupun tidak? Tidak menjadi isi derhaka kalau dia menyebut mengenai dia punya hak lah. Tapi kalau dia kata alah sebut dia bergaduh malah sebutlah, maknanya di situ dia ada meredai benda itu. Maka mudah-mudahan Allah gantikan dengan benda yang lebih baik, kan? Dan maksudnya mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala tu kurniakan kebaikan di dunia dan juga ke akhirat. Sebab Islam agama dunia akhirat. Islam bukan agama akhirat semata-mata. Tak apalah tutup akhirat lah, kan? In ahsantum li anfusikum. Kalau kamu buat baik itu sebenarnya akan buat baik pada diri kamu, sebab Allah akan takdirkan takdir yang baik banyak pada diri kita jika kita ni buat benda baik ataupun banyak bersabar. Wallahu a'lam. InsyaAllah. Dan kita akan mencari seketika selepas ini. Segala soalan anda akan dijawab juga, mana yang sempat ya, sesempatnya. Bagi anda yang kemana-mana teruskan bersama kami menerusi Persona di Zahra. Sedikit masa yang kita ada, seberapa yang mampulah ya, kita nak raihkan rakan-rakan kita menerusi Persona di Zahra. Tajuk kita hari ini tentang surah An-Nisa, lebih berkaitan dengan silaturahim antara suami dan isteri. Suami itu dengan nafkahnya, isteri dengan taatnya, dengan keizinan dan sebagainya. Alhamdulillah Ustaz telah beri pencerahan. Cuma kita nak jawab soalan-soalan daripada rakan kita di Facebook, di WhatsApp. Boleh Ustaz ya? Boleh. Daripada suami Misali dan ni saya rasa InsyaAllah amin. Ustaz kata disebabkan masalah kewangan, saya terpaksa mengurangkan nafkah kepada isteri dan sumbangan bulanan kepada ibu sementara waktu. Apa hukumnya Ustaz? Hukumnya harus, sebab dalam keadaan kita tak mampu, okey. Dalam Quran pun Allah sebut liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati, bagi nafkahlah semampu kamu. Maknanya semampu, seikhlasnya yang semampu kita. So dalam keadaan kita tak mampu, maknanya kurangkan, tak ada masalah. Cuma isteri kena faham, jangan lifestyle yang memang dah terbiasa dengan kemewahan, tiba-tiba dah tak ada, jadi macam bergaduh pula. Tapi tak ada masalah sebab kita dalam keadaan tak mampu, kan? Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Dan lagi soalan rakan kita di WhatsApp, panjang juga ni Ustaz, tapi ni disebabkan saya ringkaskanlah soalan makcik ni. Dia kata isteri ketiga, isteri kedua sudah meninggal, beliau isteri yang ketiga, suami kedua sudah meninggal, isteri kedua sudah meninggal, ada anak tiri, tapinya suami tak heran dengan anak tiri tersebut, maknanya anak sendiri suami itulah, dan dia terpaksa menanggung anak tersebut. Dia macam mana tu Ustaz? Okey, anak tiri kalau ikut nafkah dia sebenarnya bapa dia sebenar. Okey, tapi kalau bapa sebenar tu tidak bertanggungjawab, maka terletak kepada bapa barulah. Sebab takrifan mak ayah tu kan 5 kan. Mak ayah kandung, mak ayah tiri, mak ayah susuan, mak ayah mertua dan mak ayah angkat yang jaga kita sejak kecil. So anak tiri kita macam anak kita juga. Sebab itu tak batal lah wuduk kalau kita menyentuh persentuhan dengan anak tiri kita. Kalau kita berkahwin dengan seorang perempuan janda yang kita telah bersama dengan dia, maknanya haram sampai bila-bila untuk kita berkahwin dengan anak dia tu. Sebenarnya dah suami tu dah tak tahu ke apa semua, kan? Balik pada bapa tiri lah. Bapa tiri kalau buat tak tahu juga, ya mintalah pada Allah. Allah akan mencukupkan, sebab rezeki Allah SWT bagi melalui tanggungjawab yang kita tunaikan. Kita tunaikan tanggungjawab, Allah sediakan rezeki pada kita tu. Dan kalau kita potong tanggungjawab, kita akan tengok rezeki tu tak bertambah pun. Semakin banyak tanggungjawab, semakin banyak rezeki Allah SWT akan kurniakan kepada kita. Keberkatan tu Ustaz. InsyaAllah tak kenyang pun makan hati orang. Daripada rakan kita lagi di WhatsApp, kata bagaimana nak mengatasi masalah ibu bapa yang sudah tua tapi masih tak dapat berbaik dan sering tak puas hati. Kami telah banyak beri nasihat kerana risau mereka telah lama mempunyai hubungan tak baik walaupun sudah tua. Apa perlu kami lakukan Ustaz? Kadang-kadang rumah tangga ni dia pelik sikit tau. Rumah tangga complicated, memang pelik. Pelik lah ni kan dah tua kan. Okey, saya suka mengibaratkan rumah tangga ni macam tembikar. Tembikar kan. Tembikar ni dalam rumah tangga, yang bina tembikar ni adalah kita berdua suami isteri yang bentuk tembikar tu. Orang lain tak boleh nak judge. Okey, orang lain judge sebab apa? Dengan tembikar dia. Tembikar dia macam ini kan, dia punya moncong macam ini, dia punya pemegang macam ini. Mungkin tembikar dia itulah yang terbaik buat dia. Ekor dia makan yang besar lagi kan, pemegang dia kecil. Apa tembikar macam ni? Tak, itu memang tembikar dia. Okey, balik pada persoalan ni. Kadang-kadang memang ada mak ayah kita yang memang kita rasa dia bergaduh, tapi itulah komunikasi dia. Itulah komunikasi dia. Dia menyakat tu, bergaduh sampai beria-ria tu, sekolah takkanlah kekal macam sekarang. Itu komunikasi dia. Kalau setelah satu orang meninggal, kita boleh tengok murung dia sebab tak ada partner nak bergaduh. Diam dia kan. Memang ada jenis komunikasi macam tu. Tapi tetap tidak sihat lah dia melihat oleh anak-anak dan juga cucu-cucu. So nak nasihat, kita boleh cakap dengan baik-baik. Kalau tak, doakan dah.
Itu memang cara tembikar dia. Tembikar dia yang kita tak faham. Kenapa dia punya moncong tu berlipat-lipat lampu semua kan? Itu memang cara dia. Sebab itulah dia kekal macam itu. Ada orang yang komunikasi itu dengan bergaduh. Contoh satu orang suami dan satu orang isteri, umur dah mungkin 60 tahun. Dia nak cakap apa lagi? Nak cakap jomlah kita bercuti ke apa semua. Come on, umur 60 tahun dah penat lah, kaki lutut pun sakit kan. Dia nak cakap apa? Dia cakap dia menyakal lah bini dia. Awak ni tak reti ke saya nak reti? Tiba-tiba minta lah baik-baik. Kan dia bergaduh kan. Abang ni tak reti minta baik-baik ke? Kita dah kahwin dah 40 tahun. Awak tak reti ke saya petang-petang saya nak reti? Abang bergaduh kan. Kadang nampak sikat. Kadang nampak kunci. Tak reti letak kunci ni kat mana. Dah 40 tahun kahwin. Saya suruh letak kat sini ke sini. Bergaduh. Itulah komunikasi dia kadang-kadang. Itu complicated rumah tangga. Wallahualam. Tapi semua orang akan berdepan dengan orang hari tua juga Ustaz ya. Kadang-kadang masing-masing lah. Itulah. Masya-Allah. Satu soalan sebelum kita nak akhiri pertemuan kita hari ini Ustaz. Rakan kita Nurul dari Rawang tanya, Ustaz boleh terangkan tak tentang apa yang dikatakan dengan aib? Adakah jika suami tidak memberi nafkah dikira aib? Jika diberitahu kepada ibu bapa. Okey. Aib ni benda-benda yang merendahkan kita lah kan. Benda merendahkan kita. Ada aib dari bersudut adat. Dan adat juga dikira al-adah muhakkamah. Adat itu termasuk daripada sumber melihat hukum. Okey. Ada aib ni berkaitan takrifan yang nak agama. Contoh kan, maksudnya benda-benda kaitan agama, buat dosa, buat masalah sebagainya. Ada kadang-kadang benda-benda tu taklah maknanya dalam hukum tu berdosa, tapi bagi adat orang Melayu benda tu memang rendah lah. Maksudnya rendah. Ataupun bagi masyarakat setengah-setengah negara Arab. Okey. Kalau mempunyai isteri yang kurus, aib bagi dia. Kalau isteri tu kurus, aib. Ni setengah-setengah negara Arab ya. Sebab macam kau ni tak bagi makan bini kau ke. Jadi kahwin mesti perlu menggemukkan isteri. Itu kan adat. Jadi mana tak ada kena hukum pun. Tapi alah malukan dan sebagainya. Okey, balik pada perbahasan ni. Kalau memang suami tu tak bagi nafkah, itu keaiban yang bukan saja daripada sudut kita punya adat, tapi juga dari sudut Islam pun. Aib lah kalau tak bagi nafkah. Cuma kita kena tengok, ada orang tak bagi nafkah sebab tabiat dia. Ada orang tak bagi nafkah memang kemampuan dia. So kalau kemampuan dia, kita sama-sama ajak bincang untuk macam mana, jom bang, macam mana nak ada kemampuan. Maknanya macam nak manage ekonomi tu kan. Kalau dia kata memang tabiat dia, memang selalu kena ingatkan lah. Memang ramai ada orang yang kadang bertabiat tak nak bagi nafkah pada isteri. Tabiat memang selalu kena ingatkan. Sampai kan ada peruntukan undang-undang untuk kita memohon nafkah di mahkamah kalau suami kita tidak memberi nafkah kepada kita. Okey. So jadi dalam bab yang bertabiat kena selalulah tolong ingatkan sebab manusia tu kadang lupa atau buat lupa. Macam ni kalau nak guna orang tengah seperti ibu ayah, boleh ke Ustaz? Okey, kita kena tengok dengan kematangan dan ijtihad kita. Kadang-kadang mak ayah kita adalah mak ayah yang sangat bagus, tapi belum tentu dia penasihat rumah tangga yang bagus. Kadang-kadang mak kita memang sangat bagus, ayah kita sangat bagus, dia ramai anak perempuan, dia terlalu overprotective. Okey, dia sangat bagus, mak ayah sangat bagus, tapi belum tentu dia penasihat rumah tangga yang bagus. Sebab rumah tangga ada tembikar dia, macam saya sebut tadi kan. Tembikar mak ayah memang macam tu. Tembikar kita ni memang ada, setakat ni ada belenggok-lenggok sikit kan. Kita kata alamak, bengek-bengek ni. Bengek-bengek ni kan. Mak ayah kita kata apa tembikar bengek, dah kau pecahkan tembikar ni. Tak boleh. Sebab kadang-kadang dia adalah mak ayah yang bagus, overprotective kan. Orang Jawa lah pula, overprotective kan. Tapi belum tentu dia penasihat rumah tangga yang bagus. So kalau kita kata mak ayah kita juga adalah penasihat rumah tangga yang bagus, ya memang ada mak ayah penasihat rumah tangga yang bagus. Bergaduh suami isteri, anak perempuan balik rumah, ni mana suami kau ni? Suami tak suka lah, pergi balik sekarang, nak datang dengan suami. Ada mak bapak macam tu. Ada mak bapak yang anak perempuan datang balik, mana suami? Alah bergaduh tak suka lah. Dah. Biar dia. Ambil nanti bapak datang rumah, ambil baju kau semua ambil. Mak ayah yang jadi suai tembikan kau pecahkan. So ini maknanya nak kongsi dengan mak ayah, kita kena tengok adakah mak ayah kita juga sebagai penasihat yang baik bagi rumah tangga kita. Wallahualam. Alhamdulillah, dah masuk, kita pun dah melangkah-langkah dah Ustaz. Tapi apa, alhamdulillah perkongsian ilmu sangat baik pada pagi ini tentang nafkah dan juga keizinan taat itu sendiri, tentang sirat Ar-Rahim. Kan Ustaz kan? Ar-Rahim. Dan Ustaz, hujung ni Ustaz, kesimpulan dari doa Ustaz. Okey, insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah
rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mudah-mudahan Allah jadikan saya dan kamu sekalian hamba Allah yang soleh dan soleha, yang sentiasa mentaati perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang sentiasa bersyukur di atas segala nikmat-Mu ya Allah. Jadikanlah kami orang yang sentiasa bersabar di atas segala ujian daripada-Mu ya Allah. Jadikanlah kami orang yang sentiasa beristighfar di atas segala dosa dan kesalahan kami ya Allah. Jika Engkau matikan kami dalam keadaan beriman dan tanpa sebarang fitnah serta kekecewaan ya Allah. Sudahi hidup kami dengan husnul khatimah ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakan kepada kami keluarga yang bahagia, anak-anak yang soleh dan soleha ya Allah. Pasangan yang sentiasa menyenangkan hati kami ya Allah, yang sentiasa membimbing kami ya Allah, yang membawa kami ke syurga ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz atas perkongsian. Sampai kita bertemu lagi minggu depan Ustaz. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.